Hai, saya Dr. K. Saya akan membincangkan berkaitan dengan liability semasa. Sesuatu liability akan dikelaskan sebagai liability semasa jika ia memenuhi salah satu daripada kriteria yang ditetapkan di dalam Para 69 MFRS 101. Contohnya, akaun belum bayar, belanja operasi terakru, overdraft bank, liability bukan semasa yang matang pada tempoh semasa, dividen belum bayar, cukai pendapatan belum bayar dan belum bayar bukan dagangan. Apa itu akaun belum bayar? Akaun belum bayar ialah bahagian terhutang kepada pembekal bagi belian barangan atau perkhidmatan. Ia wujud kerana perbezaan masa penerimaan barangan atau perkhidmatan dengan masa pembayaran. Sebagai contoh, pada 1 September, A Berhad membeli inventory daripada E Berhad secara kredit berjumlah RM50,000. A Berhad menggunakan sistem inventory berterusan. Pada 1 November, catatan jurnal yang perlu dilakukan ialah debit inventory sebanyak RM50,000 dan kredit akaun belum bayar RM50,000. Apa itu nota belum bayar? Nota belum bayar ialah perjanjian bertulis untuk membayar sejumlah amount pada masa yang ditetapkan dengan faedah atau tanpa faedah. Nota belum bayar dikelaskan sebagai liability semasa jika ia dijangka diselesaikan dalam kitaran operasi norma syarikat atau ia perlu dijelaskan dalam tempoh 12 bulan selepas tarikh pelaporan. Nota belum bayar boleh dikelaskan kepada dua. Satu ialah nota belum bayar berfaedah dan yang kedua ialah nota belum bayar tanpa faedah. Jika nota belum bayar yang diterbitkan ialah nota belum bayar berfaedah, tunai yang diterima sama dengan nilai muka nota. Dan bayaran balik bagi nota belum bayar ialah nilai muka ditambahkan dengan belanja faedah. Manakala jika nota belum bayar yang diterbitkan ialah nota belum bayar tanpa faedah, kadar faedah tidak dinyatakan dan tunai yang diterima adalah kurang daripada nilai muka nota yang diterbitkan. Perbezaan di antara nilai muka dan tunai yang diterima ialah belanja faedah. Sekarang kita akan membincangkan contoh terbitan nota belum bayar. Bagi nota belum bayar berfaedah, katakan pada 1 Ogos 2021, M Berhad membuat pinjaman sebanyak RM50,000 dengan menandatangani nota belum bayar RM50,000 9% 3 bulan. Tempoh matang bagi nota ini ialah 3 bulan. Oleh itu, nota belum bayar ini perlu dikelaskan sebagai liability semasa. Oleh kerana nota belum bayar ini adalah nota belum bayar berfaedah, maka kadar faedah yang dinyatakan ialah 9% dan nilai muka bagi nota belum bayar ini ialah RM50,000. Oleh kerana pada tarikh terbitan nota, amount tunai yang diterima adalah sama dengan nilai muka nota, maka catatan jurnal yang perlu dibuat ialah debit tunai RM50,000 dan kredit nota belum bayar RM50,000. Pada tarikh matang, syarikat perlu menjelaskan nilai muka nota beserta faedah. Faedah dikira sebagai kadar faedah dinyatakan 9% darab nilai muka RM50,000 darab tempoh matang 3 bulan. Maka pada tarikh matang, syarikat perlu membuat catatan jurnal seperti berikut. Debit nota belum bayar RM50,000, debit belanja faedah RM1,125 dan kredit tunai RM51,125. Seterusnya ialah nota belum bayar tanpa faedah. Katakan pada 1 Mac 2021, syarikat membuat pinjaman berjumlah RM30,000 dengan menandatangani nota belum bayar RM34,000 6 bulan. Tempoh matang bagi nota ini ialah 6 bulan. Jadi, nota belum bayar ini perlu dikelaskan sebagai liability semasa. Nilai muka nota ialah RM34,000 dan
tunai yang diterima pada tarikh terbitan ialah RM30,000. Jadi pada tarikh terbitan nota, syarikat perlu membuat catatan sebagai debit tunai RM30,000 dan kredit nota belum bayar RM30,000. Oleh kerana nota belum bayar yang diterbitkan ialah nota belum bayar tanpa faedah, maka perbezaan di antara tunai yang diterima iaitu RM30,000 dengan nilai muka nota iaitu RM34,000 ialah belanja faedah. Jadi pada tarikh matang, syarikat perlu mengiktiraf faedah sebagai debit belanja faedah RM4,000 dan kredit nota belum bayar RM4,000. Dan pada tarikh matang, syarikat perlu menjelaskan jumlah nota belum bayar sebanyak RM34,000. Maka syarikat perlu merekod debit nota belum bayar RM34,000 dan kredit tunai RM34,000. Satu lagi contoh liability semasa ialah liability bukan semasa yang matang pada tempoh semasa. Amount liability bukan semasa yang matang pada tempoh semasa perlu dikelaskan sebagai liability semasa. Amount ini tidak dikelaskan sebagai liability semasa jika berlaku pembiayaan semula amount tersebut sebagai liability jangka panjang yang baharu atau amount tersebut ditukar kepada share equity. Satu lagi contoh liability semasa ialah hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ialah liability semasa yang wujud kerana tunai telah diterima tetapi perkhidmatan belum diberi atau barangan masih belum dipindahkan kepada pelanggan. Sebagai contoh, pada 6 Ogos, K Berhad menjual 10,000 unit tiket masuk Taman Tema Keluarga pada harga RM30 seunit. Tiket ini sah digunakan selama 12 bulan dari tarikh belian. Oleh kerana pelanggan masih lagi belum menikmati perkhidmatan Taman Tema Keluarga, maka K Berhad perlu mengiktiraf penerimaan tunai ini sebagai liability. Maka pada 6 Ogos, K Berhad perlu membuat catatan jurnal sebagai debit tunai RM300,000 dan kredit hasil belum terperoleh RM300,000. Pada akhir tempoh perkahwinan, syarikat perlu menyenaraikan liability semasanya di dalam penyata kedudukan keuangan.
Terima kasih. Sehingga bertemu lagi.